السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa nafa'na bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatih. Jadi kita sampai kepada kalimat yang ditulis di dalam muqaddimah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi berkata, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, afdalul makhluqin, al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizah, al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin, wa bis sunanil mustaniratil mustarsyidin, al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Jadi insyaAllah kita sama-sama membincangkan di kesempatan ini tentang dua lagi kalimat yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Pertama, jawami'il kalim, dan kedua ialah samahatid din. Jadi kalau kita merujuk kepada asal kalimat al-kalim, al-kalim ialah kata nama jamak di dalam bahasa Arab, ataupun diistilahkan sebagai kata yang merujuk kepada bilangan 3 ke atas. Jadi kalau lafaz tersebut tunggal, lafaz tunggal bagi kalimat al-kalim ialah kalimatun. Dan keuntungan kita sebagai bangsa Melayu ni, kerana kita telah menggunakan lafaz tersebut di dalam bahasa Malaysia, maka kita pun kata kalimat juga. Maksud kalimat terbentuk daripada kata nama, kata kerja dan kata sendi. Jadi kalimat-kalimat, maksud dalam bahasa Melayu, sekiranya kita ingin menjadikan kalimat tersebut merujuk kepada makna yang banyak, kita akan gandakan. Daripada lafaz kalimat, kita gandakan jadi kalimat-kalimat. Tetapi dalam bahasa Arab, lafaz mufrad ataupun lafaz tunggal ni ialah kalimat juga, seperti mana yang kita gunakan di dalam bahasa Melayu. Tetapi apabila diniatkan dengan makna yang banyak, maka ditukar kepada al-kalim. Dari lafaz kalim ialah lafaz yang merujuk kepada beberapa kalimat. Jadi apakah makna kalimat tadi yang untuk kita faham? Jadi kalimat ni dia ialah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain. Jadi sebagai contohnya kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan sesuatu maklumat kepada makhluknya. Contohnya Allah ingin berkata, aku mempunyai kepujian. Jadi aku mempunyai kepujian tu, itulah satu makna. Itu ialah satu maklumat. Jadi macam mana cara Allah Ta'ala nak menyampaikan maklumat tersebut kepada kita?
maka digunakan kalimat. Alhamdu, ni dia panggil kata nama. Li, kata sendi. Allahi, kata nama. Jadi kata nama dengan kata sendi dan kata nama dicantumkan, maka dia tadi menyampaikan kepada kita satu maklumat. Jadi apabila kita dengar Alhamdulillah, maksudnya daripada Allah mempunyai satu makna. Makna ni ialah kepujian bagiku. Jadi Allah Ta'ala gunakan kalimat. Kata nama dicampurkan dengan kata sendi, dicampurkan dengan kata nama, lafaz Alhamdulillah. Jadi apabila kalimat ni sampai kepada kita, maka makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi sampai kepada kita. Jadi kalimat berfungsi sebagai pembawa makna daripada pihak yang pertama kepada pihak yang kedua. Jadi itulah fungsi kalimat di dalam pertuturan manusia. Jadi Al-Quran yang kita pegang tadi, Al-Quran yang kita pegang sebanyak 30 juzuk tu ialah cantuman kalimat-kalimat. Maksudnya cantuman kata nama, dicantum dengan kata nama, dicantum dengan kata kerja, dicantum dengan kata sendi. 3 tu. Maksudnya kalimat di dalam bahasa Arab dibahagikan kepada 3. Kata nama, kata kerja dan kata sendi. Jadi percantuman 3 kalimat inilah yang membentuk 30 juzuk Al-Quran tadi. Jadi sekarang ni kita faham kalimat dia berfungsi untuk menyampaikan makna. Jadi apabila kita pegang Al-Quran, kita kata Al-Quran menyampaikan makna daripada Allah kepada kita. Maksudnya apabila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, ada makna sampai kepada kita. Ar-Rahmanir-Rahim, ada lagi makna sampai kepada kita. Maliki Yaumiddin, ada makna sampai kepada kita. Jadi Al-Quran tadi disebabkan dia menyampaikan sesuatu makna kepada kita, maka dia dinamakan Al-Quran. Maksudnya satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahamkan kepada manusia sesuatu makna yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jadi Al-Quran 30 juzuk yang kita pegang tu, itu diistilahkan sebagai Al-Quranu Al-Matlu. Maksudnya Al-Quran yang dibaca. Maksudnya satu teks yang kita baca untuk sesuatu maklumat sampai kepada diri kita. Jadi itu makna pertama bagi lafaz kalimat, kan, iaitu kalimat-kalimat ialah satu yang digunakan untuk menyampaikan makna. Tapi sekiranya kita rujuk di dalam Al-Quran, sebagai contohnya surah An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Maknanya, nanti kalau kita buka terjemahan daripada ayat 171 surah An-Nisa tu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia ialah kalimat yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan kepada Sayyidatina Maryam alaihi salatu wassalam. Okay, jadi sekarang ni kita cuba bincanglah. Tadi kita dah bincang kalimat tu seperti kata nama, kata kerja dan kata sendi yang berfungsi menyampaikan maklumat daripada yang bertutur kepada pendengar. Jadi sekarang ni Nabi Isa, dia ialah manusia. Dia juga dinamakan kalimat. Jadi macam manakah kita nak memahami tadi? Maka sama je konsepnya. Sebagaimana lafaz Alhamdulillah, dia menyampaikan kepada kita makna kepujian kepada Allah yang ingin dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama juga apabila kita memandang kepada manusia. Bila kita pandang saja kepada manusia, kita akan memahami satu makna. Apakah makna tersebut? Kita tengok kepada manusia, kita akan faham makna kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana kalimat Alhamdulillah, dia memahamkan kepada kita kepujian milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita pandang kepada manusia, kita tengok cantiknya manusia ni, dicipta dengan cantik, direka dengan cantik, ada sifat-sifat yang cantik, maka kita tengok saja manusia, kita faham kepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama. Kan, maksudnya kita mendengar ayat Alhamdulillah, ini ialah kalimat.
kita memahami satu makna kepujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita memandang kepada manusia, dan manusia yang paling cantik, yang paling sempurna ialah Nabi-Nabi dan Rasul, sempurna zahir dan batinnya. Apabila kita memandang saja kepada manusia yang sempurna, maka kita memahami kepujian Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta manusia ni, maka manusia pun dinamakan juga sebagai kalimat. Jadi kita ada dua kalimat. Satu kalimat yang dibaca, iaitu Al-Quran 30 juzuk. Dan kita ada kalimat yang diistilahkan sebagai yang dilihat. Sebab kalau kita kata contoh Nabi Isa tadi, apabila Nabi Isa dinamakan sebagai kalimat, Nabi Isa tadi dia hanya dipandang. Maksudnya kita panggil, kita memandang kepada Nabi Isa, jadi kita dapat satu makna. Jadi dengan memandang kita mendapat makna kepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia dan alam semesta seluruhnya, apabila kita pandang kepada semua alam semesta, langit, bumi, gunung, ganang, pokok semua, kita dapat melihat, oh kepujian kepada Allah, hebatnya ilmu Allah Ta'ala, maha berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alam semesta keseluruhan diistilahkan sebagai Quran yang dilihat. Kerana apabila kita pandang saja kepada alam, kita memahami sesuatu makna. Sebagaimana kita pegang 30 juzuk, kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka kita memahami sesuatu makna. Maka Al-Quran diistilahkan sebagai Quran yang dibaca. 30 juzuk yang kita pegang tu, itu dipanggil Al-Quran Al-Matlu, Quran yang dibaca. Adapun alam semesta seluruhnya ni diistilahkan sebagai Al-Quran Al-Manzur, maknanya Al-Quran yang dilihat. Jadi kedua-duanya akan memberi makna kepada kita. Jadi itu penggunaan kalimat di dalam agama Islam. Kalimat tersebut pertamanya digunakan pada Al-Quran dan seumpamanya, dan satu lagi kalimat digunakan kepada manusia, kerana kedua-duanya menunjukkan kepada makna seperti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia keterangan tentang lafaz Al-Kalim yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kemudian Imam Nawawi dia menyebut pula Jawami'il Kalim. Maksudnya kalimat-kalimat tadi tu yang kita dah bincang tadi, dia ada satu kalimat ni dia mempunyai satu sifat. Sifat ni ialah jami'atun. Jami'atun maknanya menghimpun. Sebagaimana masjid, kita kata sebagai jami', kerana dia tempat perhimpunan manusia. Universiti kita panggil sebagai jami'ah, kerana dia tempat perhimpunan manusia dalam mempelajari ilmu. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan satu kurniaan, iaitu al-kalimatul jami'ah. Maksudnya ungkapan-ungkapan, percakapan-percakapan al-jami'ah yang menghimpunkan. Jadi apabila Nabi sendiri memberitahu bahawa dia dikurniakan dengan ayat yang menghimpunkan, jadi kita bincangkanlah apakah yang dihimpun oleh ayat-ayat yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertama sekali kita boleh rujuk kepada perhimpunan perkara-perkara yang sama. Sebagai contohnya, kita contohkan seperti mengambil wuduk. Dia adalah satu perbuatan. Kemudian tayamum, dia adalah satu perbuatan membersihkan diri. Berwuduk, satu perbuatan membersihkan diri. Mandi wajib ialah satu perbuatan membersihkan diri. Jadi ada beberapa perbuatan, maksudnya membersihkan najis daripada tempat, pakaian, badan dan seumpamanya. Kesemua itu ialah satu aktiviti pembersihan. Jadi itulah perbuatan yang sama. Membersihkan. Jadi daripada perbuatan yang sama, beberapa bentuk jenis perbuatan yang sama ni, Nabi keluarkan satu ungkapan sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Jadi Nabi kata kebersihan minal iman ialah tanda keimanan. Maksud Nabi himpunkan wuduk, mandi wajib, menyucikan najis, bertayamum, kesemua ni Nabi himpunkan di bawah satu kalimat yang dipanggil sebagai an-nazafah. Kemudian Nabi bukan saja menghimpunkan, bahkan Nabi menambah satu maklumat yang lain, minal iman, ialah tanda daripada keimanan seorang manusia. Jadi itu yang daripada satu sudut yang kita boleh kata jami' tadi. Macam manakah ungkapan-ungkapan Nabi tadi menghimpun? Pertama, dia menghimpunkan perkara-perkara yang sama. Maksudnya
perkara-perkara yang mempunyai sifat yang sama. Seperti berwuduk, tayamum dan seumpamanya, dia ada satu sifat sepunya iaitu an-nazafah. Maka Nabi ungkapkan satu ayat, an-nazafatu minal iman. Itu perkara pertama yang dihimpunkan. Perkara kedua yang dihimpunkan ialah perkara-perkara berlawan. Maksudnya pertama, kita himpunkan perkara-perkara yang sama jenis, sama sifat. Kedua, ungkapan-ungkapan Nabi Muhammad SAW, dia menghimpunkan perkara-perkara berlawan. Sebagai contohnya surah Fatihah yang kita baca. Bila kita baca iyyaka na'budu, kemudian kita baca iyyaka nasta'in, inilah dua perkara yang berlawan. Dan apabila dua perkara tadi berlawan, dihimpunkan di dalam satu ayat, maka dipanggil ayat penghimpun. Ataupun dia panggil kalimatun jami'ah. Ataupun jumlatun jami'ah. Iyyaka na'budu, dia merujuk kepada zahir. Manusia berusaha membuat ibadat. Tiba-tiba kita kata wa iyyaka nasta'in, dia merujuk kepada hakikat. Bahawa kita tak ada kemampuan. Kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, dia menggabungkan antara dua perkara yang berlawan. Jadi itu perkara kedua yang boleh kita faham daripada makna jawami'il kalim. Maksudnya ungkapan-ungkapan yang menggabungkan. Pertama, dia menggabungkan perkara-perkara yang sama sifat. Seperti wuduk, tayamum, mandi wajib dan seumpamanya. Kedua, kalimat-kalimat ungkapan Nabi tadi, dia menghimpunkan antara perkara-perkara yang berlawan. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, yang kita nak faham daripada kalimat jami' tadi, penghimpun tadi, ialah dia menghimpunkan antara makna yang dikehendaki oleh orang yang bertutur dengan akal ataupun hati pada orang yang mendengar. Maknanya macam ni. Maksud kita dalam bahasa Melayu, kita ada buat satu peribahasa, dia kata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maksudnya ayat yang kita ucapkan ataupun nasihat yang kita sampaikan, dia tak bergabung dengan hati orang yang mendengar. Dia sekadar melintas, tiada berlaku penggabungan. Jadi salah satu yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW ialah kalimat-kalimat yang menggabungkan. Maksudnya apabila Nabi sebut sesuatu makna, maka makna tersebut dia bergabung dengan hati pendengar. Maka orang mendengar tadi mendapat kefahaman dan dapat mengamalkannya dan dapat mempraktikkan perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Jadi penggabungan tadi merujuk kepada penggabungan makna dan penerima tadi, iaitu hati manusia yang nak memahami makna tersebut. Jadi itu tiga sudut yang kita boleh faham daripada kalimat jami', daripada kalimat penghimpun. Maksudnya Nabi SAW menghimpunkan antara perkara-perkara yang sama. Nabi SAW menghimpunkan antara perkara-perkara yang berlawan-lawan, dan Nabi SAW menghimpunkan antara kefahaman daripada orang yang bertutur kepada hati dan akal orang yang mendengar. Okay, jadi setelah kita boleh faham dua kalimat tadi, kalimat kita dah bincangkan makna kalimat, dan jami' tadi yang menghimpunkan tadi, itu pun kita dah bincangkan. Jadi sekarang kita masuk kepada contoh. Apakah contoh-contoh bagi al-kalim al-jami'ah? Maksudnya ungkapan-ungkapan Nabi SAW yang menghimpunkan. Jadi pertama sekali kita boleh bahagikan kepada tiga lah. Maksudnya contoh-contoh jawami'il kalim. Contoh-contoh kalimat Nabi Muhammad SAW yang menghimpunkan banyak makna ni, pertama sekali ialah Al-Quran itu sendiri. Tadi sebagai contohnya kita baca, satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia sedang solat di masjid Nabi SAW. Tiba-tiba datang salah seorang daripada pembesar Rom. Dan orang daripada bangsa Rom tadi datang, berdiri di depan Sayyidina Umar. Jadi tiba-tiba dia berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba orang tersebut beriman. Maka Sayyidina Umar berkata, Ma sya'nuka? Mengapa kamu datang? Qala, kata, aslamtu, aku nak memeluk agama Islam. Lepas tu Sayyidina Umar berkata lagi, ali hadha sababun, ada sebab ke kenapa kamu nak masuk Islam ni? Qala, berkatalah orang Rom tadi, dia kata, aku membaca Taurat, dan aku membaca Zabur, dan aku membaca kitab Injil, dan aku dah membaca banyak kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Tiba-tiba aku mendengar satu orang tawanan, maksudnya tentera Islam yang ditawan di Rom. Dia membaca satu ayat daripada Al-Quran. Ayat tersebut menghimpunkan
semua perkara yang aku baca di dalam kitab-kitab terdahulu. Fa'alimtu annahu min indillah. Maka aku yakinlah bahawa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'aslamtu, maka aku pun memeluk agama Islam. Maka Sayyidina Umar pun bertanya, apakah ayat tersebut? Satu saja ayat yang kamu dengar, yang kamu terus masuk Islam. Kerana ayat tadi menghimpun kan. Ini kita nak bincang tu menghimpun kan tadi. Jadi dia membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Maksud dia kata wa man yuti'illah, siapa yang mentaati Allah. Itu dia kata fil faraid, merujuk kepada semua kefarduan-kefarduan di dalam agama Islam. Wa rasulahu fis sunan. Itu merujuk mentaati Rasulullah kepada semua sunnah-sunnah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhshallaha, dan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut itu merujuk kepada fima madha min umurihi, pada masa-masa yang telah lalu daripada umurnya. Maksiat yang kita buat, kelalaian yang berlaku, kan, masa-masa yang kita bazirkan. Wa yattaqhi, dan orang tersebut bertakwa fima baqiya, pada masa yang akan datang. Faulaika humul faizun, maka orang tersebut ialah orang yang berjaya. Jadi dia kata berjaya tadi ialah man naja minan nar, orang yang diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi ayat tadi menceritakan tentang kefarduan, sunat, masa yang telah lalu, masa yang akan datang, dan masuk di dalam syurga Allah, dan diselamatkan daripada neraka. Jadi sememangnya 6 perkara tadi. Kefarduan, sunat, masa yang telah lalu, masa yang akan datang, syurga dan neraka. Dia kata inilah ringkasan kepada semua kitab-kitab dulu yang aku pernah baca, kitab-kitab Nabi yang terdahulu. Maka dia kata, maka aku yakin ini bukan ayat yang dibuat oleh manusia. Mungkin tak ada manusia yang boleh memikirkan ayat yang menghimpun tadi tu, yang dipanggil sebagai jami'ah tadi. Maka apabila dia membacakan ayat tersebut, Sayyidina Umar berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu jawami'al kalim. Daku dikurniakan dengan jawami'al kalim. Jadi kita cuba hafal lah. Maksudnya istilah, satu kurniaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad ialah jawami'ul kalim. Maknanya kalimat-kalimat yang menghimpunkan makna yang banyak. Itu cuba hafal satu istilah tu, jawami'ul kalim. Sememangnya ada istilah dalam bahasa Arab. Tapi tadi kita dah bincangkan lafaz kalim dan kita dah bincangkan lafaz jawami' tadi. Jadi itu pertama lah yang diistilahkan sebagai jawami'ul kalim. Yang pertama yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran itu sendiri. Dan jawami' kalim yang kedua ialah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setengah daripada hadis Nabi Muhammad ni dia menghimpunkan makna-makna yang banyak. Kan sebagai contohnya, diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka bertanya, Nabi berkata kepada mereka, tiada seorang pun daripada kamu melainkan telah dituliskan tempatnya di dalam syurga dan tempatnya di dalam neraka. Maka Nabi SAW berkata, maka mereka berkata, wahai Rasulullah, adakah kami hanya nak bergantung kepada kitab yang telah ditulis dan kami tidak nak meninggalkan amalan-amalan? Maka Nabi SAW berkata, ini kita nak tengok ni. Ini contoh jawami'il kalim daripada hadis baginda SAW. Tadi yang kita bincang tadi ialah jawami'il kalim daripada ayat Al-Quran. Dan jawami'il kalim daripada hadis Nabi, contohnya Nabi kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maksud Nabi menghimpunkan. Apabila Nabi kata i'malu, i'malu samalah makna dengan iyyaka na'budu. Maksud Nabi tadi menyandarkan amalan kepada manusia. Kamu beramallah, kamu semahyanglah, kamu puasalah, kamu berzakatlah. Disandarkan perbuatan kepada manusia. Seperti mana kita kata, iyyaka na'budu, hanya kepadamu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kami sembah. Tiba-tiba Nabi kata, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang dimudahkan terhadap tujuan yang Allah Taala menciptakannya. Di situ Nabi menceritakan tentang hakikat. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, maka itulah yang akan berlaku. Jadi daripada dua ayat, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, maka Nabi SAW menghimpunkan antara syariah ataupun az-zahir daripada lafaz i'malu dengan al-batin ataupun disebutkan sebagai hakikat dengan perkataan Nabi fakullun muyassarun, setiap orang akan dimudahkan lima khuliqalahu, kepada tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakannya. Dan itu Nabi gabungkan
Jadi ayat penggabungan inilah yang diistilahkan sebagai jawami'ul kalim. Dan tadi kita dah bagi satu contoh seperti an-nadhafatu minal iman. Jadi apabila kita bincang, jawami'ul kalim ni ialah kurniaan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kurniaan tersebut diwarisi. Kurniaan Nabi tadi diwarisi oleh pewaris-pewaris baginda, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama Islam. Jadi macam manakah jawami'ul kalim tadi berlaku, diwarisi oleh ulama-ulama ni? Cara dia macam ni. Maksudnya, datang imam-imam, contohnya imam-imam di dalam bahasa Arab. Jadi mereka merenung ayat-ayat di dalam bahasa Arab, contohnya Ja'a Zaidun, Daraba Zaidun, Kataba Amrun. Ayat dibaca. Jadi mereka dapat melihat setiap pelaku dalam ayat tadi dia akan dibariskan dengan baris depan. Ja'a Zaidun, Daraba Bakrun. Jadi apabila dia melihat semua pelaku-pelaku di dalam ayat tadi tu dibariskan dengan baris depan, maka mereka tadi membuat satu qa'idatun jami'ah, satu kaedah yang menghimpunkan. Maka mereka kata al-fa'ilu marfu'un. Maka ulama bahasa Arab dia akan kata fa'il ataupun pelaku di dalam ayat-ayat di dalam bahasa Arab, dia mempunyai satu hukum, iaitu marfu'un, diangkat. Jadi itu ialah istilah yang digunakan oleh ulama Islam apabila mereka nak menghimpunkan sesuatu maklumat. Jadi disebabkan kurniaan tadi diwarisi oleh ulama-ulama Islam, maka ilmu-ilmu di dalam Islam tadi boleh dihimpunkan. Maksudnya bahasa Arab yang amat luas, macam mana kita nak himpunkan bahasa tersebut kepada beberapa kaedah yang kita hari ni yang bukan Arab ni kita boleh belajar. Maka disebabkan Nabi tadi dikurniakan dengan kurniaan jami'ah tadi. Nabi boleh menghimpunkan makna-makna yang luas dari 1, 2, 3 ayat saja, maka kurniaan tersebut diwarisi oleh ulama-ulama Islam radhiyallahu anhum. Maka mereka tadi menulis kaedah-kaedah di dalam agama Islam. Itu contohnya di dalam bahasa Arab. Maka terbitlah satu ilmu seperti ilmu nahu, muncullah ilmu seperti ilmu saraf, ilmu balaghah dan seumpamanya. Dan kita dah bincang tadi, antara perkara yang dihimpunkan ialah perkara-perkara yang sama. Jadi perkara-perkara yang sama ni kita dapat lihat di dalam ilmu fardu ain yang pertama seperti ilmu akidah. Apabila kita belajar ilmu fardu ain, apabila kita belajar ilmu akidah, kita akan belajar sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ulama dia akan himpunkan perkara-perkara yang sama, iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dihimpunkan, dari keluarlah 20 sifat. Jadi apabila kita mempelajari 20 sifat tadi itu dipanggil kalimatun jami'ah. Maksudnya ayat yang menghimpunkan segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut kepujian kepada Allah. Jadi amat mudah kan kita nak belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, amat mudah kerana ulama telah menghimpunkan. Tapi kalau kita nak cari 20 sifat tadi tu, sifat 20 tadi, kalau kita nak cari daripada Quran 30 juzuk, maka perkara tersebut amat susah. Jadi begitulah juga dalam ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang seterusnya. Maksud ulama, sifat jawami'ul kalim tadi diwarisi oleh ulama-ulama Islam dan mereka menulis matan-matan. Matan-matan ni maknanya ringkasan-ringkasan yang menghimpunkan makna di dalam ilmu fiqh, seperti matan Abi Syuja', di dalam ilmu akidah kan seperti Ummul Barahim, di dalam ilmu tasawuf seperti Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi itu contoh kan macam manakah jawami'ul kalim tadi dikurniakan kepada Nabi SAW daripada Quran dan hadis, diwarisi oleh ulama-ulama Islam daripada karangan-karangan mereka. Dan terakhir sekali, apakah hikmatnya daripada kurniaan jawami'ul kalim kepada Nabi SAW? Jadi sebagai penutupnya dalam masa ringkas ni, dalam beberapa minit ni, ketahuilah bahawa jawami'ul kalim tadi ialah satu nikmat yang agung kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, disebabkan ada jawami'ul kalim, kita senang nak mempelajari agama Islam. Sebagaimana kita bincang tadi, wudu kan satu tuntutan, mandi wajib satu tuntutan, tayamum satu tuntutan. Jadi contohnya ada 100 jenis tuntutan kebersihan, pembersihan. Jadi sekiranya kita nak hafal 100 ni kan susah. Kan nak hafal pertama, hafal kedua, ketiga, keempat. Tapi apabila ada jawami'ul kalim, an-nazafatu minal iman, jadi ke semua permasalahan yang berbagai tadi ni, kita boleh gabungkan di bawah satu kalimat, an-nazafatu minal iman. Jadi dia memudahkan pengajian.
Kerana sekiranya kita nak hafal setiap satu masalah tadi, dia amat sukar dan dia amat merumit kan. Jadi kita perlu cari sifat sepunya bagi semua masalah-masalah tersebut. Jadi kita keluarkan satu kenyataan, an-nazafatu minal iman. Oh, jadi kita hafal saja an-nazafatu minal iman. Jadi semua masalah-masalah yang kecil, yang halus-halus di bawah ni akan disangkutkan kepada kaedah yang umum tersebut. Jadi daripada satu sudut, disebabkan ada jawami'ul kalim ni lah, agama Islam amat senang dipelajari pada hari ni. Maksud sekarang ni, bila kita, budak yang ataupun anak-anak kita, apabila kita hantar dia ke sekolah untuk mempelajari di akidah, kita tak perlu suruh dia baca, nak belajar akidah, baca Quran 30 juzuk. Ataupun nak belajar semayang, baca Quran 30 juzuk. Kan susah. Sebab di dalam Al-Quran tadi, belum dihimpunkan lagi satu tajuk namanya semayang 5 waktu. Ataupun dalam Quran tadi, dia tak ada satu tajuk namanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala 20. Tapi disebabkan ada kurniaan jawami'il kalim yang diwarisi kan oleh ulama-ulama radhiyallahu anhum, maka daripada kecil kita dah boleh semayang sebab cerita tentang semayang telah dihimpunkan. Himpun tu dia panggil jawami' tadi. Kan cerita tentang sifat 20 telah dihimpunkan oleh ulama radhiyallahu anhum. Jadi kita bayangkanlah sekiranya tidak dihimpunkan. Maka itulah kesusahan. Maksudnya kalau kita tengok agama-agama lain, semua penganutnya kena pegang kitab Injil. Sama ada orang tu baru nak masuk agama ke, ataupun orang tu di tengah agama ke, di akhir agama, semuanya memegang satu kitab. Jadi kan amat susah. Kerana kitab tadi amat tebal. Jadi macam mana dia nak tahu mana tajuk yang bersesuaian dengan dirinya, mana tajuk yang di peringkat awal, mana tajuk di peringkat pertengahan, mana tajuk di peringkat tinggi. Disebabkan tiada kurniaan jawami' kalim tadi kepada nabi-nabi sebelum dan kepada umatnya, maka pengajian tersebut amat susah. Nak memahami apakah isi kandungan agama tu amat susah. Jadi disebabkan kurniaan jawami' kalim yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kita faham. Kalau kita tanya saja pada semua manusia, apakah fardu ain, dia akan jawab 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dan tauhid kita jelas ada perbahasan sifat 20. Fiqh kita ada fiqh mazhab Syafi'i. Tasawuf ada perbahasan yang dinyatakan oleh Syekh Junaid dan Imam Ghazali radhiyallahu anhum. Jadi disebabkan oleh jawami'il kalim ni lah, maka Imam Nawawi kata wasamahatid din, agama yang amat mudah. Jadi itu gabungan antara dua kalimat yang Imam Nawawi nyatakan. Seolah-olah Imam Nawawi nak kata, kenapa agama Islam ni amat mudah jika nak dibandingkan dengan agama-agama terdahulu, kerana ada satu kurniaan yang agung ni yang diistilahkan sebagai jawami'ul kalim, ayat-ayat yang menghimpunkan banyak makna, ataupun ayat-ayat yang menghimpunkan satu tajuk, satu perbahasan di bawah satu tajuk-tajuk tertentu untuk memudahkan pengajian. Jadi itulah kurniaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa saja pada hari ini yang kata kepada kita, oh kamu adalah kembali semula kepada Al-Quran dan kembali semula kepada hadis, maka orang tersebut sebenarnya ingin menghancurkan agama Islam itu sendiri. Kerana agama tadi telah dimudahkan oleh ulama-ulama. Dia dah menulis fiqh untuk kita belajar daripada kecil. Dia dah tulis ilmu tauhid kan, untuk kita belajar daripada kecil, dan ilmu tasawuf. Tapi sekiranya kata hendaklah kita kembali kepada Quran dan hadis, dia seolah-olah kata ni semua ringkasan-ringkasan, semua himpunan-himpunan yang ulama-ulama dibuat, ni semua kamu tak payah baca kan, semua ni kita kena buang, kita kata tak sah, mazhab-mazhab tak perlu, bid'ah segala-galanya. Maka orang tadi sebenarnya ingin menghancurkan agama Islam itu sendiri. Jadi perbuatan tersebut amat bahaya kan, kerana Nabi SAW telah Nabi bagi tahu agama yang aku buat ni amat mudah, kerana dibangkitkan ulama-ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan ulama tadi. Jangan sekali-kali kita meninggalkan kitab-kitab turas yang telah ditulis oleh ulama Islam, kerana di situlah terzahirnya makna samahatuddin yang dinyatakan oleh Imam Nawawi tadi. Kerana dalam kitab tadi dah dihimpunkan. Ini dihimpunkan tajuknya fiqh, ini dihimpunkan tajuknya tasawuf, ini dihimpunkan tajuknya tauhid. Jadi tak ada kesusahan. Tak ada lagi dah kesusahan untuk kita memahami agama dan kita mengamalkannya. Jadi itu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Disebabkan agama tersebut amat mudah, boleh dipelajari dalam masa yang singkat. Maka umur umat Nabi Muhammad kebanyakannya, Nabi kata 60-70 tahun dah meninggal dunia. Sebab mudah nak memahami agama tersebut. Kita belajar tadi mudah dan kita amalkannya pun mudah. Kan, sebab ada orang yang membimbingnya. Maka umur umat Nabi Muhammad kebanyakannya tidak melebihi 100 tahun. Kerana tak perlu kepada masa yang panjang untuk mengkaji. Tak perlu kepada masa yang panjang untuk mengamalkan tanpa guru. Itu semua ialah perkara yang amat susah yang berlaku pada umat-umat di zaman dulu.
Jadi itulah beberapa faedah yang kita boleh dapat daripada kalam Imam Nawawi. Samahatuddin. Kan maksudnya Nabi Muhammad SAW dikurniakan dengan dua perkara. Pertama ialah jawami'ul kalim dan kedua ialah samahatuddin. Dan jawami'ul kalim tadi ialah punca mengapakah agama Islam yang diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW tadi amat mudah. Jadi tinggal persoalannya kepada kita. Adakah kita nak mengamalkannya ataupun tidak? Kan sekiranya kita menolak fardu ain tersebut, kita kata fardu ain ni bid'ah. Fardu ain ni ini rekaan ulama. Maka itulah satu kerugian kepada diri kita. Kerana benda dah dimudahkan, kita nak jadi susahkan balik semula. Kan? Jadi kita nak kata saya kena mengaji bahasa Arab tu balik semula seluruhnya untuk memahami Al-Quran. Kita kena mengaji bahasa Arab seluruhnya untuk kita tadi memahami beratus-ratus ribu hadis. Maka itulah kesusahan kepada umat manusia. Padahal Nabi SAW telah dikurniakan dengan samahatuddin, agama yang amat mudah. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu dua kalimatlah yang terakhir yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimahnya. Kemudian Imam Nawawi tutup dengan berselawat kepada Nabi SAW dan kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul dan kepada semua ahli keluarga Nabi-Nabi tersebut, wasairis salihin, dan semua orang-orang salih. Amma ba'du faqad rawayna an Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi insyaAllah sekiranya Allah Ta'ala izinkan, nanti kita sambunglah perenggan yang ketiga daripada muqaddimah Imam Nawawi. Jadi moga-moga kita dapat memahami kepentingan kalam. Maksudnya kepentingan ucapan, kan, ucapan ataupun keterangan, ceramah, itu semua ialah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita maklum tadi jawami' kalim tu ialah ucapan. Jawami' kalim tadi ialah percakapan. Jadi dia memerlukan kepada orang yang nak bercakap. Kan di zaman Nabi SAW, Nabi lah yang menuturkan jawami' kalim tersebut, menyebabkan sahabat-sahabat tadi faham. Maka setiap zaman Allah Ta'ala akan bangkitkan pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW yang mereka akan bertutur untuk memberi kefahaman kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jawami'ul kalim tadi ialah satu nikmat yang amat agung yang dikurniakan kepada umat Islam, dan jangan sekali-kali kita engkari dan kita tadi merendah-rendahkan ulama-ulama Islam radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.